وبركاته إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وقرابتنا وأسرتنا وأهلنا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين الحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung muzakarah kitab Riyadhus Shalihin pada bicara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi pada mukaddimahnya, muka surat 3, perenggan paling bawah. Qala musannif, setelah itu firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tiadalah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Tidak ku kehendaki dari mereka rezeki, dan tidak ku kehendaki agar mereka memberiku makan. Ini surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini cukup terkenal, orang mentafsirkannya tidak menurut dasar ilmu tauhid. Ulama-ulama kalam atau ulama-ulama tauhid telah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya lam pada kalimah liya'budun, lam pada kalimah liya'budun dalam ayat ini, tuan-tuan tengok tu kalimah dia illa liya'buduna. Tengok illa liya'buduna.
Lam ini bukan lam taklil, tapi lam sayrurah. Saya tulis ya. Nampak? Tak dapat. Baru beli. Dia bukan apa, kedai dah beberapa bulan tak buka. Ni baru buka. Pen lama. Pakai di pen yang boleh. Illa baik lam ni. Lam illa liya'budu. Baik, nak cerita ni lam ni lam ni illa liya'budu. Lam ni tengah ulama kata lam taklil, tengah orang kata lam taklil. Tapi kata ulama tauhid bukan lam taklil, lam sayrurah. Lam sayrurah. Lam taklil artinya untuk ataupun supaya ataupun kerana. Jadi kalau ikut kaedah ilmu tauhid, kalaulah Allah Ta'ala jadikan makhluk itu ada hajat, ada maksud, iaitu untuk beribadah, supaya beribadah, kerana beribadah, maka semua ni maksudnya apa dia? Allah berhajat kepada sesuatu, maka mustahil. Tulis dah. Maka lam di sini bukanlah lam taklil, tapi lam sayrurah. Maknanya apa dia? Menjadi. Maksudnya Allah menjadikan jin dan manusia itu menjadi beribadah kepada Allah. Bukan dengan mana untuk, bukan supaya, bukan kerana, tapi menjadi. Maknanya Allah jadikan jin dan manusia menjadi penibadah. Bukan Allah ada hajat apa. Memang Allah jadikan kita ni jadi penibadah pada Allah. Maka dia tulis dalam kitab ni untuk. Maka kalau untuk itu tak kena dengan dasar ilmu tauhid. Ya. Jadi moleknya gantikan untuk itu dengan makna menjadi. Jangan potong, buat kurungan, tulis di luarnya
menjadi. Kemudian dobit ni ya, dekat kertas kosong kat buku supaya lain kali kita dapat tahu, dapat faham oleh maksud kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu, lam tu bukan lam ta'lil tapi lam sayrurah. Baik. Tidak aku kehendaki dari mereka rezeki, dan tidak aku kehendaki akan mereka memberiku makan. Jadi ayat ni ayat menerangkan tentang ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Kalau pula dia berhajat kepada sesuatu, maka menyalahi kaedah ilmu tauhid. Maka jangan ditafsirkan liya'budun dengan untuk atau kerana atau supaya ya. Baik. Ini adalah terang bahawa sesungguhnya mereka dijadikan untuk ibadah, yakni beribadah kepada Allah, untuk juga. Jadi untuk tu tuan-tuan buat kurungan dengan padam. Kita hormati pengarang kitab, dia lebih alim pada kita, maka kita tak tahu apa kaedahnya dia kata untuk tu. Kalau ikut kaedah tauhid tak kena kan? Baik. Jadi kita tawakuf pada Allah, jangan kata dia salah, jangan kata pengarang kitab ni salah. Dada pengarang kitab itu lebih luas dari kitab karangannya. Jaga Jadi beradab dengan pengarang kitab. Jadi kita tawakuf pada Allah, barangkali untuk yang ditulis di sini dengan makna menjadi, ataupun yang sama makna dengan makna menjadi ya. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung. Jadi berbaik adab dengan ulama-ulama terdahulu. Jangan kata mereka salah, jaga adab, jangan biadab. Jaga adab, jangan biadab. Walaupun guru tu anak kita sendiri. Kita ngaji dengan anak kita, kita ada dua martabat di situ. Satu martabat bapa, satu martabat guru, martabat murid. Ya. Jadi di sana kita peliharalah adab. Peliharalah adab. Baik, habis. Dari itu hendaklah mereka mengambil indah, yakni mengambil peduli. Dari itu hendaklah mereka, yakni jin dan manusia tadi, mengambil indah, ini mengambil peduli akan untuk apa mereka dijadikan, dan menyisihkan diri dari menghendaki perhiasan dunia. Kerana dunia ini adalah negara yang binasa. Maknanya adalah kita faham, Allah jadikan kita ini menjadi pengibadah. Tiba-tiba kita lari daripada orbit pengibadah itu jadi pemaksiat, pemungkar. Jadi adalah kita sadar, ambil indah. Dunia ni tempat binasa, bukan tempat yang kekal. Hanya tunggangan untuk menyeberang, bukan tempat bersuka-suka. Jalan yang putus, bukan tanah air yang tidak rosak. Karena itu maka warga-warga dunia yang sedar ialah mereka yang beribadah, dan secerdik-cerdik manusia yang tinggal di dalamnya ialah mereka yang tiada menggemari perhiasannya, yakni tidak terliur dengan segala perhiasan duniawi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
innama mathalul hayatid dunya kama anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi fabatul ardh mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil amsi kadzalika tufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. yakni sesungguhnya perumpamaan hidup dunia seperti hujan yang telah kami turunkan dari langit. Perumpamaan kita manusia ini seperti mana hujan yang Allah Ta'ala turunkan dari langit, yakni dari angkasa. Langit kita tak tahu di mana. Langit ni disebab kata duduk di atas pada kepala kita. Maka mesralah dengan tumbuhan bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang. Dan Allah Ta'ala turunkan hujan, maka hujan tu jadi mesra dengan tumbuh-tumbuhan. Maknanya hujan tadi ni jadi menyuburkan tumbuh-tumbuhan, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan manusia, binatang dan segalanya mendapat manfaat hujan. Sehingga apabila bumi telah cantik berhias, yakni bila bumi itu sudah Allah Ta'ala jadikan berbagai-bagai tanaman. Berhias itu dengan makna Allah jadikan berbagai-bagai tanaman, bunga dan lain-lain yang berwarna-warni macam-macam. Ya, Allah jadikan orang tu tanam getah dia ada 10 ekar, orang ni 10 ekar, orang ni 10 ekar, yang orang ni pula buat ladang kelapa sawit, orang ni 100 ekar, ni 1000 ekar. Orang ni pula buat ladang sayur, kebun sayur. Ya, dia ni tanam sawi, tanam itu, tanam ini. Ada pula yang gunakan tanah tu untuk buat tanam padi, tanam gandum. Ya, ada pula yang buat tanah tu sebagai ladang ternakan. Ada ternak ayam, ada ternak kambing biri-biri, kambing kampung, kambing apa lagi, macam-macam kambing, lembu, kerbau, unta. Itu namanya adalah perhiasan dunia. Itu maksud kita, apabila bumi telah cantik berhias. Ya. Idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat. Allah Ta'ala jadikan perhiasan tadi ni, penduduknya wa zanna ahluha, penduduk bumi itu menyangka, wazanna telah menyangkalah penduduk bumi itu, annahum qadiruna 'alaiha, sesungguhnya
Apa yang mereka usaha tadi ini, ya, menyangka bahawa mereka akan menguasainya. Maksudnya mereka akan memperolehlah pulangannya, hasilnya, manfaatnya, keuntungannya. Itu kata menguasainya. Menguasai itu dengan makna dah mereka tanam pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman tadi ini, mereka menyangka mereka akan menguasainya, yakni memilikinya, mengambil manfaatnya, mengambil faedahnya. Ya, yang tanam rambutan makan rambutan lah, yang tanam buah durian musangking, oh banyaklah untung tahun ni, oi katanya. Ya, yang tanam apa lagi, padi, oh kayalah kita tahun ni, padi ni semua ni dah masak. Yang tanam pokok pisang, oh buahnya 5 tandan sepokok, oh kayalah kita, oi hak kita lah semua ni. Disangka ni akan jadi hak dia, ya, disangka akan jadi hak dia. Tu kata menguasainya tu, ya, annahum qadiruna 'alaiha. Tapi terkadang tak seperti yang disangka. Ataha amruna lailan aw nahara. Orang Melayu kata, langit tak selalu cerah. Ini dia lah. Datang ataha amruna lailan aw nahara. Datanglah perintah kami ketika malam atau siang. Datanglah perintah kami, yakni datanglah azab kami ataupun musibah daripada kami. Tengah duduk berangan nanti nak beli kereta, tengah duduk berangan nak beli motor ke anak, tengah berangan nak pergi umrah tahun ni, tiba-tiba datang azab. Ya, tiba-tiba datang musibah. Jadi banjir besar umpamanya, merosakkan tanaman, habis semua ternakan mati. Waja'alnaha hasida, waja'alna hasida. Duk sangka-sangka tadi ni, maka kami jadikan sebagai terketam. Dia tulis itu terketam bukan? Bukan taraktum. Jika Arab taraktum, bukan taraktum, itu terketam. Haslidan, bukan terketam. Maknanya tanaman yang tanaman yang subur tadi ini, tiba-tiba tanam tu jadi seperti terketam, yakni seperti sudah disabit. Maksudnya apa dia? Maksudnya dalam arti katanya ialah tanaman itu tiba-tiba jadi hancur, lebur, rosak, binasa. Hasidan tu asal maknanya terketam lah, ataupun tersabit. Tapi bukan dengan makna tersabit, tapi jadi rosak, binasa. Dengan sebab datangnya banjir, datangnya gempa bumi barangkali, datangnya tsunami barangkali. Ka'allam taghna bil amsi, seakan-akan tak ada kemarinya, seolah-olah ni tak pernah berlaku kemarin ni satu kebun yang namanya kebun kelapa sawit, ladang getah, ya, tak nampak dah semua sawah padi, tak nampak dah. Yang nampaknya, ya, macam padang jarak, padang terkukur.
bukan padang burung terkukur. Ya, habis tak ada apa, kosong, rosak, binasa. Kita barangkali tak pernah tengok kat negara kita, tapi baru-baru ni duk jadi, ya, selalu jadi. Orang tanam itu, tanam ni, tiba-tiba rosak sekelip mata, datang banjir, datang tsunami, datang gempa bumi. Itulah namanya ataha amruna lailan aw nahara. Ya, tiba-tiba datang, ya, azab daripada Allah. Baik, azab itu seolah-olah apa yang duk tengok hari ni kemarin tu tak ada. Tiba-tiba habis, musnah, kita tak tahu ni. Kita duduk seronok, tiba-tiba habis. Cuba tengok China, tak ada. Tengok Ian baru ni Perak pula, Kak Alok Pongsu, ya, banjir. Belum ni Kelantan, ya, Kelantan ni tiap-tiap tahun, ya. Kita duduk tengok negeri orang, negeri kita tak ada apa. Jangan duduk kata kita tak tahu. Yang duduk selalu kena, dia orang dah terbiasa, dah cukup dah, bekal menunggu musibah. Orang yang tak pernah kena, jangan duk kata kita tak akan kena. Selalu kalau kena, lagi tak tahu macam mana. Kita tak tahu. Kalau datang bala ni, bukan hanya orang-orang fasikin, fasiqat yang akan terkena aja, tapi juga orang-orang soleh. Orang soleh pun akan kena, orang baik-baik pun akan kena. Ya. Baik. Demikianlah kami huraikan pertandaan itu untuk kaum yang mahu berfikir. Demikianlah kami huraikan, yang demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada orang-orang yang ingin belajar. Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran, afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tubsirun, afala tatazakkarun, afala apa lagi, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tatazakkarun. Jadi Allah Ta'ala afala tubsirun, semua tu menunjukkan kepada apa? Kepada pengajaran daripada Allah kepada orang yang mahu berfikir. Banyak kali kena musibah tak ambil reti lagi, memang celaka dunia, celaka akhirat. Ya, memang celaka dunia, celaka akhirat lah. Kalau dah banyak kali kena, masih tak dapat nak mengambil iktibar. Apa jugalah benda apa, daripada soal sekecil-kecil masalah kepada sebesar-besar masalah. Orang menuntut ilmu, dengan menuntut ilmunya ada pengajaran Allah Ta'ala beri untuk dia jadi orang yang reti. Orang berniaga, dengan perniagaannya ada pengajaran Allah Ta'ala beri untuk dia belajar berniaga dengan cara yang halalan tayyiban mubarakan fi. Orang yang berternak, bertani, ada pengajaran Allah Ta'ala beri untuk dia jadi seorang petani yang bertakwa kepada Allah, bukan kena ambil untung ya. Orang yang mengajar agama, orang yang mengajar agama,
Allah Ta'ala beri pengajaran kepadanya. Bagaimanakah niat yang betul untuk dia jadi orang yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya menyampaikan sahaja, tetapi dia tidak mengambil manfaat daripada apa yang dia sampaikan. Apa sahaja kita, orang yang berpolitik dengan politiknya perlu diambil iktibar dengan politik yang ia perjuangkan. Orang yang memerintah dengan pemerintahannya perlu diambil iktibar dengan apa dia perintah. Ayat ini nampak macam satu benda saja, iaitu tanaman. Tapi bukanlah semata-mata tanaman, apa juga kerja buat kita. Ya, Quran ini qalilul kalam wa aktsaru makna. Quran ini sedikit perkataan tapi banyak pengertian. Dia cakap sikit je, tapi pengertian dia banyak. Dia suruh fikir orang yang bercucuk tanam je ke? Orang berniaga tak payah, orang politik tak payah, orang pemerintah tak payah, ahli perubatan tak payah. Apa ni? Semua tak kira siapa. Daripada sekecil-kecil manusia sampai ke sebesar-besar manusia, daripada sekecil-kecil masalah sampai ke besar-besar masalah. Daripada masalah ilmu, daripada masalah ibadah sampai mentauhidkan Allah, ya, daripada masalah dunia sampai masalah akhirat. Menanganilah semua itu dengan fa'in tanazza'tum fi syai' faradduhu ila Allahi war Rasul. Sudah berapa lama kita duduk dalam sebuah negara yang tidak menghukum dengan hukum Allah? Kembalilah kepada hukum Allah, jadikan pengajaran. Berapa banyak musibah yang tak dapat kita selesaikan, betapa banyak jinayah yang tak dapat kita nak hapuskan, berapa banyak kemungkaran yang berjadi-jadi. Itu semua yang mengundang bala, musibah, azab dari Allah. Kembalilah kepada Allah, wahai orang-orang yang mahu berfikir. Inilah ayat 24 surah Yunus. Ya, ayat 24 surah Yunus ini menerangkan pada kita untuk orang yang mahu berfikir. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini sedang berkecimpung dan bertelagah dalam soal politik dan dalam soal menangani penyakit. Soal politik dan soal penyakit bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia, tuan-tuan. Dua masalah ini adalah masalah yang amat besar. Dua masalah ini perlu kepada orang-orang agama yang amanah dengan keagamaan yang ia faham, untuk duduk semeja berbincang dengan puak pemerintah agar kembali kepada Allah dan Rasul, agar kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga apa yang kita terima selama ini, musibah, berbagai-bagai musibah, hingga ada orang susah sampai bunuh diri juga, sampai ada orang susah ya jadi gila, sampai bila kita mahu bertelagah dalam soal-soal yang remeh sebenarnya. Kita tidak mahu kembali kepada masalah yang besar. Bila masalah tauhid dan makrifah kita pandang itu kecil,
maka datanglah orang-orang musyrik menghancurkan kita. Akhirnya kita pun jatuh syirik seperti mereka. Bila soal-soal tauhid, akidah dan ma'rifatullah dipandang kecil, dipandang lekeh, dipandang tak ada apa-apa pun, maka datanglah musuh Allah menjahannamkan kita yang sudah dikurniakan petunjuk tapi tidak mahu kepada petunjuk itu. Sejarah membuktikan di zaman dulu bagaimana Bani Israel dihancurkan oleh kaum-kaum yang memang tak kenal Tuhan kerana mereka menolak Nabi mereka sendiri. Jadi kita akan jadi macam itulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Bila pengejaran demi pengejaran Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita masih duk takut itu juga, tidak mahu kembali kepada Al-Quran dan Hadis. In tanaza'tum fi syai' faradduhu ila Allah war Rasul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaklah kita kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi siapakah yang akan kembalikan kita kepada Allah dan Rasul kalau bukan pemimpin? Pemimpinlah yang bertanggungjawab mengembalikan rakyatnya kepada Allah dan Rasul. Maka kita menyeru kepada pemimpin, kita seru kepada pemimpin agar menghukum dengan hukum Allah. Tidak ada jalan yang lain lagi dah, melainkan menghukum dengan hukum Allah. Tidak ada jalan yang lain lagi dah, melainkan kembalilah kepada hukum Allah. Jangan kita takut kepada desakan dunia. Jangan kita takut kepada ubutan kuasa-kuasa besar dunia. Sesungguhnya mereka tidak ada kuasa. Yang ada kuasa hanyalah Allah. Cuba lihat ayat yang kita baca tadi. Tidak aku kehendaki dari mereka rezeki, dan tidak aku kehendaki akan mereka memberiku makan. Wa nahnu narzuquka, kamilah yang beri rezeki kepada kamu. Kenapa kita nak takut kalau kita ada Tuhan yang kita imani, yang kita percayai? Masalah dia, berimankah kita? Baik, kita tangguh dulu kitab ini. Kemudian katanya ayat-ayat yang mengandungi tujuan yang seperti ini adalah banyak. Sungguh elok benar kata pensyair. Baik, kita berhenti. Inna lillahi ibadan hutuna ila akhirih wallahu a'lam. Turun tanda di situ. Baik, soalan. Halusinasi itu gangguan syaitan ke? Baik, segala perkara yang berkaitan dengan pekerjaan batin, ya, segala pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan batin kita, kalau kita yang tidak menjurus kepada tauhid dan ma'rifah, kebanyakannya adalah gangguan syaitaniah ataupun kejinan yang akhirnya membawa kepada syaitaniah. Jadi terkadang ada orang boleh nampak benda pelik-pelik, boleh nampak jin katanya, boleh nampak itu, nampak ini. Maka tu contoh halusinasi. Halusinasi susah nak sebut kan. Dapat tengok benda-benda pelik-pelik gaib ni ya. Itu ada gangguan sebenarnya.
gangguan, ya, bukan kelebihan, itu gangguan. Dia kena berubat, ya, kena berubat. Carilah pakar-pakar perubatan, perawatan Islam untuk buang, hilangkan benda tu. Yang kadang-kadangnya daripada keturunan. Tok dia dulu lagu tu, mak dia lagu tu, dia pula turun, so anak dia pula, ya. Banyak orang-orang yang sampai pada peringkat cucu, ya, best. Cucu tu diganggu sampai tak boleh mengaji, sampai tak boleh kerja, sampai tak boleh buat apa, ya, sampai tak boleh buat apa, diganggu. Benda ni susah nak diungkaikan, ya. Jadi orang yang kena gangguan lagu ni dia kena berubat, tak boleh biar. Itu bukan satu kelebihan sebenarnya, ya, itu satu penyakit. Dia tak mari mudarat, tak apa. Baik, seterusnya. Soalannya seterusnya, apakah kaedah atau cara yang lebih afdal untuk seorang menghafal kitab Ummul Barahin? Baik, kaedahnya ialah menghafaz. Ya, begitu. Rokok kalau hisab haram atau tidak? Apakah kaedah untuk berhenti merokok? Bagi perokok tegar, mohon tip Ustaz. Ni bab hilang rokok saya pun tak tip. Jadi pergi tanya doktor. Pergi tanya doktor, pasal doktor ada ubat dia. Saya bukan doktor, ya. Kalau rokok tu haram, nak tak nak kau kena berhenti. Dan namanya haram, tak boleh nak berhenti. Tak boleh nak berhenti, kena pergi ubat cara doktor, ya. Pergi jumpa doktor macam mana cara nak berhenti kalau rokok tu haram. Baik, wallahu a'lam. Habis dah soalan. Kita berhenti dekat dulu, ya. Ni kaedah nak menghafal ni bukan kira hafal matan Ummul Barahin saja, tapi nak hafal apa-apa jugalah. Ni petua tok guru pondok dululah. Kami duduk pondok dulu macam-macam kena hafal. Nahwunya, soroknya, tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Tok guru saya kata, perempuan nahwu ni hafallah jurumiyah. Kalau kamu tak hafal alfiah, telefon. Kalau sorok ni perempuan hafallah matan bina. Kalau kamu tak hafal lamiah dan sebagainya, telefon. Tauhid ni hafallah Ummul Barahin. Kalau tak kamu hafal Jauharah dan sebagainya, perempuan ni Ummul Barahin. Ya, Bekah Safinatun Najah ataupun Fathul Qari. Kalau tasawuf matan Izkiyah kurang-kurang. Jadi dulu ni, ya, nak menghafal ni tok guru pesan, orang yang nak menghafal ni nak bagi tajam pemikiran dia, pertama sekali jangan buat dosa. Tapi kita tak retilah buat dosa. Duduk di pondok dulu pun kadang-kadang lu buat juga dosa. Duduk di luar lagi lah banyak dosa, ya. Baik, itu yang paling penting, hindari dosa. Sebab dosa tu punca jadi lupa ilmu, lupa hafazan. Yang kedua, tajamkan pemikiran. Tajamkan pemikiran ni macam mana? Tajam ni iaitu kita nak bagi kuat ingatan. Nak bagi kuat ingatan ni, ya, kita makan benda-benda yang boleh menajamkan akal kita, seperti kismis, kacang hijau, kurma dan seumpamanya. Jangan makan banyak benda-benda yang masam, seperti jeruk, pelang muda, ya, apalagi neneh muda. Apa tu kat yang masam-masam tu kena kuranglah, tinggal lagi bagus. Kepala ikan, kepala orang tinggal.
Dia duduk makan kepala-kepala binatang, kepala lembu, kepala kambing. Bagi orang tak mengapai makanlah. Kemudian waktu kita nak menghafal tu, menghafal ni kena ada waktu dia. Jangan menghafaz satu-satu perkara yang kita nak hafaz di masa terik matahari. Maksudnya jangan menghafal di kala tengah hari. Pukul 1 tengah hari baru nak menghafal, tak payah. Pukul 3 petang nak menghafal tu salah, panas tu. Jadi waktu paling baik elok kita menghafaz ni ialah 1/3 malam yang ketiga. Iaitu 1/3 malam yang ketiga tu bila? Malam ni kita bahagi 3. 7 malam sampai maghrib tu sampai subuh. Berapa jam ada? Maghrib sampai subuh lebih kurang 11 jam. Di Malaysia ni maghrib sampai subuh lebih kurang 11 jam. 11 bahagi 3 apa? 3 jam setengah, 3 jam setengah, 4 jam. 3 jam setengah yang pertama pukul apa? Lebih kurang pukul 11. 3 jam yang kedua pukul apa? Lebih kurang pukul 3. Ya, baki pada tu itulah waktu paling molek, 3 sampai subuh. Lebih kurang 3 jam ataupun 3 jam lebih. Jadi pukul 3 tu bangun. Kita bangun, mandi, kemudian menghafaz. Bangun, mandi, buat tahajud, kemudian kita hafaz. Itu waktu paling baik untuk kita menghafaz. Itu cara tok guru dulu, ya, menghafaz ilmu. Tak kira matan ke kitab ke, ada tok guru ni hafal kitab. Ya, bukan hafal matan lagi lah, kitab dia hafal. Kalau tu kitab dia hafal. Ya, cerita dekat mana pun dia tu muka surat berapa, baris berapa, hebat tu. Ya. Jadi bila waktu menghafal paling molek, tu dia. Ya, kita bangun 1/3 malam yang ketiga, mandi, tahajud, kemudian kita menghafal. Itu waktu yang paling baik. Tak mengantuk lah. Jangan tidur lebih daripada 1/3 malam yang kedua. Tidurlah penghujung 1/3 malam yang pertama. Maknanya lebih kurang pukul 11 tu dah kita tidur. Nanti pukul 3 kita bangun. Maka kita akan rasa badan kita tu macam tidur yang lama, sehat. Tapi kalau kita tidur 1/3 malam yang ketiga, kalau tidur sampai pukul 9 pagi sekalipun, rasa macam tak puas tidur. Pasal apa? Pasal tu bukan masa tidur, tu masa berjaga. Kita ubah jadi tempat tidur, waktu tidur. Itulah jadi tak cukup tidur kita. Tu yang sakit, macam-macam sakit. Ya. Tapi kita tahu buat tak. Saya pun tahu tapi tak buat. Tahu je lah, tu sembang je lah, buat tidak. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Itulah kaedah nak menghafal. Tak kira hafal matan ke hafal apa pun, ya, bangun penghujung 1/3 malam yang pertama, bangun awal 1/3 malam yang ketiga. Senang cakapnya, tidur pukul 11, bangkit pukul 3, mandi, kemudian tahajud, kemudian mulakan menghafal. Ini pesanan tok guru dulu lah, ya. Dan pengalaman tok guru dulu, jadi tok guru besar-besar dulu ni, itulah amalan mereka. Tidur awal, nanti bangun sangat awal. Ya. Baik. Jadi kita berhenti sekat dulu, kemudian katanya inna lillahi ibadan ila akhirih wallahu a'lam. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa mashayikhina wa awladina wa usratina wa qarabatina wa ahlina ajma'in. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع المجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وإليك المصير. اللهم ارزقنا فهم النبي وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه رزق المغفرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.